Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Abang macam nak cakap Hari ni Abang memang dah janji dengan kawan Abang, dengan dua orang kenalan Abang yang Abang nak ceritakan kisah yang dia sampaikan, iaitu kisah baju bandel. Yang pertama kisah baju bandel, yang kedua pun memang kisah ada kaitan dengan baju bandel. Korang nampak tak muka Abang tak tentu arah. Sebenarnya masa Abang nak onkan kamera ni, tiba-tiba abang dengar ada orang menjerit dekat rumah abang 2 tingkat lah, dekat tingkat bawah ada orang menjerit. Abang pun offkan kamera sekejap, abang turun bawah cari siapa yang menjerit. Bila abang tanya dengan budak rumah abang dekat bawah, dia kata tak ada siapa yang menjerit. Jiran abang dua-dua tak ada kat rumah. Yang satu balik kampung, yang satu lagi abang pun tak tahu ke mana. Dan siapa yang menjerit dalam rumah. Ya, kalau kita cerita tentang alam yang satu lagi ni, kita nak ceritakan, ni adalah video keempat abang buat cerita tentang alam-alam sebelah ni kan. Abang rasa diorang tahu yang abang nak ceritakan hal diorang, dan diorang cuba dengki kot. Boleh kata macam tu, dia cuba dengki, tapi hari tu kena dengki, hari ni kena dengki juga. Tapi tak apalah, ni tak ada apa-apalah, ni dah okey. Jadi hari ni macam abang cakap tadi, abang nak cerita tentang 2 kisah baju bandel. Jadi kalau korang nak tahu cerita seramnya daripada mula sampai habis, tonton video abang. Sebenarnya hati abang tak sedap tau. Abang rasa macam stres juga. Dan sekarang ni adalah pukul 12.10. Memang abang terpaksa buat malam sebab siang abang kerja, tak ada masa. Malam je lah yang ada masa. Okey, jom kita mulakan dengan kisah yang pertama. Sebenarnya kisah yang pertama ni disampaikan oleh kawan abang. Kita orang ni satu gym. Abang gelar dia sebagai Amir lah. Senang nak ingatkan Amir. Jadi Amir dengan abang ni memang gym yang sama dekat Melaka ni. Dia pernah ceritakan dekat abang. Dan abang tak suka sangat dengan kisah ni sebab abang nampak barang bukti tu. Nanti abang ceritakan Jadi Amir ni dengan abang satu gym. Gym kita orang dekat... Nak beritahu tak? Tak payahlah. Kat Melaka lah. Senang cerita gym kita orang kat Melaka. Satu hari... Amir ceritakan ke abang, dan abang tulis dalam blog abang. Pernah abang tulis dalam blog abang. Dan hari ni abang ceritakan semula sebab Amir kontak abang. Dia kata, apa kata kau ceritakan, kisah tu menarik. Ini tentang baju bandel. Yang pertama, abang nak minta maaf, bukan abang nak menakut-nakutkan orang yang menjual baju bandel. Tak, ini adalah kisah hidup yang disampaikan, dan tak ada kena-mengena dengan baju-baju bandel yang lain. Ini adalah satu-satunya rare lah, kes yang rare. Okay, cerita dia macam ni. Satu hari, si Amir ni, dia nak pergi gym. Yang sama gym dengan abang lah, dia nak pergi gym. Lepas tu dekat gym tu, bawahnya ada kedai jual baju-baju bandel. Baju-baju yang dah terpakai. Lepas tu dia jual dengan harga yang murah lah. Jadi sebelum dia pergi naik gym dekat tingkat 2 di atas kedai baju bandel tu, dia pergi singgah lah kedai baju bandel tu dulu. Dengan niat dekat hati dia, dia nak beli singlet untuk senaman-senaman kat gym kan. Sebab setiap kali kita pergi gym, baju kan jenis yang loose, yang lencun dengan peluh. Jadi dia nak cari t-shirt dan ataupun singlet yang sesuai. Jadi dia pun pergilah baju bandel tu. Lepas tu dalam banyak-banyak baju yang dia survey, dia berkenal lah dengan satu lai baju ni. Dia singlet, dia bukan singlet, dia baju tapi tak ada lengan. Dan dia buat daripada kain JC kan, kain-kain yang macam orang baju bola pakai kain JC kan. Jadi selepas dia dah beli baju bandel tu dengan harga lebih kurang RM10, dia pun naiklah ke tingkat atas. Dia berjumpalah dengan abang. Kat sinilah abang nampak barang bukti tu. Dia cakap dia ada beli baju bandel cantik. Kalau kau nak, bolehlah beli kat bawah. Lawa-lawa baju bandel. Abang kata, cuba tengok, abang kata. Lepas tu dia tunjukkan lah dia punya singlet tu kan, t-shirt yang tak ada lengan tu. Abang tengok, macam masih baru, tak nampak macam bandel pun, macam baru, macam cantik lagi. Dengan harga RM10 kan. Kalau sepatutnya abang rasa harga dia dalam RM20 ke RM30, sebab dia masih cantik lagi. Walaupun dah nampaklah terpakai, tapi masih lagi cantik, kualitinya bagus. Jadi lepas tu kita orang pun main gym, dan si Amir ni pun main gym. Habis Amir main gym, Amir balik rumah. Bila dia balik rumah, dia kemas-kemas, dia letak baju bandel tu dalam bakul.
bakul baju kotor, sebab dalam otak dia nak basuh dulu sebelum dia guna untuk pergi gym keesokan harinya, untuk sebelum digunakan lah. Jadi dia letaklah baju bandel tu dalam bakul kotor. Lepas tu dia pun makan, dia pendekkan cerita, dia pun tidur. Ni part yang seram lah. Malam pertama dia tidur tu, dia mimpi dia pergi ke satu pengkebumian, majlis pengkebumian. Dia tak tahu siapa yang meninggal, tapi dekat majlis pengkebumian tu dia nampak ada seorang lelaki tegak berdiri di kalangan orang ramai, dan orang lelaki tu pakai baju bandel yang dia beli. Tapi dia rasa macam, ni baju bandel yang aku beli tadi, okeylah. Lepas tu esok paginya dia terbangun, dia sembahyang subuh. Dia tak terfikir pun apa-apa pasal baju bandel tu. Tapi selepas dia solat subuh dan dia nak pergi mandi, baru dia perasan baju bandel tu dah tak ada dalam bakul, tapi baju bandel tu tersidai dekat kerusi tempat dia buat kerja. Dekat dalam bilik dia ada meja dengan kerusi, selalunya dia letak laptop, dia buat kerja kat situ. Baju bandel tu tersidai dekat kerusi tu. Berderau juga darah dia, macam siapa pula yang alihkan ni? Tak apalah, dia capai baju bandel tu, dia letak dalam bakul dan dia pergi mandi, pumpang-pumpang, dia pergi kerja. Okay, tak ada apa-apa. Lepas tu dia balik daripada kerja, dia pun siap-siap mandi, makan semua. Lepas tu dia tidur. Ini hari kedua. Hari kedua, dia mimpi lagi sekali. Dia pergi majlis pengkebumian yang sama. Lepas tu dia nampak seorang lelaki, tapi dia tak nampak muka tau. Muka tu macam jelas sangat tak jelas. Lelaki tu pakai baju bandel yang dia beli. Yang ni seram. Dan dia terbangun daripada tidur. Sebabkan dia mungkin terlalu terkejut. Dia terbangun daripada tidur. Korang tahu apa dia nampak? Dia nampak baju bandel tu tersidai dekat kerusi, dan kerusi tu ada menghadap dia. Macam contohnya abang baring kan, tiba-tiba dekat situ ada kerusi, dan kerusi tu menghadap dia, dekat situ ada baju bandel tu. Padahal sebelum tidur dia memang confirm kerusi tu memang ada dekat meja, tak ada dekat sebelah katil tepi dia menghadap dia. Dia macam ada orang duduk dekat kerusi tu dan menghadap dia tidur. Kalau abang terajang ke situ, abang memang tak suka lah. Lepas tu, dia pun berderau jugalah. Masih pukul 4 pagi kan, terbangun tu lebih pukul 4 pagi. Dia pun, si Amir ni boleh kata alim jugalah. Dia pun bangun, ambil semayang tahajud. Dia letakkan balik baju bandel tu dalam bakul. Lepas tu dia masukkan kerusi, dia semayang. Tak ada masalah. Lepas tu sampailah semayang, lepas tu dia tidur balik, lepas tu dia bangun semayang subuh, lepas tu bla 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 bla, dia pergi kerja. Okay. Dekat tempat kerja, dia cerita dekat kawan dia yang tentang mimpi ni lah. Dan kawan dia bagi pandangan, mungkin sebab kau beli baju bandel dan kau nampak baju bandel tu, disebabkan banyak kali kau nampak baju bandel tu, dan baju bandel tu boleh muncul dalam mimpi seseorang tu sebab dah banyak kali tengok kan. Tapi dia tanya dengan kawan dia, macam mana dengan baju bandel tu tersidai dekat kerusi? Kawan dia cakap, mungkin kau yang letak tapi kau tak perasan. Dia rasa, mungkin jugalah, mungkin aku yang letak. Tapi, cakap dengan kawan dia, macam mana bila aku bangun tidur, kerusi tu ada di sebelah katil aku dan menghadap ke aku? Lepas tu kawan dia cakap, mungkin kerusi tu ditolak angin ke, lantai tak rata ke, macam tak nak terima lah benda tu dikaitkan dengan misteri-misteri. Mesti ada bukti. Bukti yang mengatakan itu bukanlah disebabkan kejadian misteri. Okeylah, bila dia dengar kawan dia punya explanation tu, dia rasa macam mungkin juga kan. So dia pun balik rumah. Petang tu dia balik rumah. Okey, dia tengok kerusi tak bergerak. Lepas tu bakul tempat baju kotor tu tak diusik, dan dia assume dalam bakul tu ada baju bandel tu. Okey, ini dia punya kemuncak dia. Dia siap-siap mandi, dia capai tuala, dia masuk bilik air. Bila dia masuk bilik air je, dia buka lampu, dia punya terkejut gila sebab baju bandel tu ada tergantung dekat tempat gantungan tuala. Siapa yang alihkan?
Dah lah rumah tu dia je sewa seorang-seorang. Dia bujang. Dia sewa seorang-seorang. Malam pertama baju bandel tersidai kat kursi. Malam kedua baju bandel tersidai kat kursi dan kursi tu menghadap dia. Hari ketiga, waktu dia nak pergi mandi, baju bandel tu tergantung tempat dia selalu gantung tuala. Korang rasa macam mana? Apa yang dia buat? Dia pergi ambil baju bandel tu. Selepas mandi, dia ambil baju bandel, dia masukkan dalam plastik, dia terus drive malam tu juga. Dia pergi dekat kedai bandel tu dan kedai bandel tu dah tutup. Dia letak depan kedai bandel tu. Tak kisahlah rugi RM10, dia tak nak lah benda-benda yang pelik-pelik berlaku. Okey. Lepas tu malam tu dia tidur. Dia buat semayang hajat, dia rasa macam tak sedap hati, dia buat semayang, doa-doa sikit, malam tu dia tidur. Dan malam tu dia mimpi sekali lagi, dia datang ke majlis perkebumian dan dia nampak lelaki tu pakai baju bandel yang sama. Cuma kali ni perasan dia, lelaki tu cakap terima kasih. Perasan dia tak nampak mulut lelaki tu berkumat kamit. Dia perasan lelaki tu cakap terima kasih. Dan dia terbangun daripada tidur, jam menunjukkan pukul 6 pagi dan dia tengok baju bandel tu memang tak ada. Tak adalah baju bandel tu terbang balik masuk dalam bilik dia. Tak ada. Tengok baju bandel tu tak ada dalam bakul kotor. Lepas tu dia pun mandi-mandi, dia pergi kerja. Petang tu dia pergi gym dan dia nampak bungkusan baju bandel tu dah tak ada depan kedai baju bandel tu pun masih beroperasi lagi. Dan dia naik atas, terus dia cerita kat abang. Bila dia cerita kat abang tu, sambil-sambil kita sebelum nak pergi nak bersenam-senam tu kan, kita duduk dekat kursi dia bercerita dengan gaya, dengan apa. Lepas tu abang kata, Sik baik aku tak pergi pegang baju bandel, kau tidak entah-entah baju bandel tu ikut aku balik. Abang buat lawak je lah. Itu adalah kisah pertama tentang baju bandel. Kita tak tahu sebenarnya baju bandel tu dia ambil daripada mana, daripada siapa. Mungkin ada kisah di sebalik baju bandel tu yang dia pun, si Amir ni pun tak dapat nak rungkai. Itu je lah pengalaman dia. Kisah baju bandel beralih-alih tempat dan muncul dalam mimpi dia. Seram kan? Kalau abang akan buat tindakan yang sama. Abang letak baju bandel tu dekat kedai dia atau pulangkan. Seram lah. Itu adalah kisah pertama. Okey, jom kita teruskan dengan kisah kedua yang hebat juga, yang juga. Okey. Kisah kedua disampaikan oleh seorang makcik. Dia kontak abang melalui Facebook. Dia tulis, dia kata dia ada kisah yang menarik. Abang namakan dia sebagai Makcik Hamidah. Sebelum tu abang nak ucapkan terima kasih kepada makcik sebab makcik dah sumbang cerita, dah bagi tahu pengalaman makcik tentang baju bandel. Dan saya harap makcik tengok dan gembiralah dengan apa yang saya nak sampaikan. Okey, jom kita mulakan cerita baju bandel yang kedua. Kisahnya macam ni. Makcik Hamidah ni, dia ni adalah tukang mandi jenazah. Untuk perempuan lah, dia takkan mandikan jenazah lelaki. Dia adalah tukang mandi jenazah perempuan. Jadi dia banyaklah mengalami peristiwa-peristiwa pelik. Dan di antara peristiwa-peristiwa pelik, dia tuliskan ke abang, kisah baju bandel ni adalah yang sangat bertepatan dengan tajuk abang hari ni. Makcik Hamidah cakap setiap kali dia nak uruskan jenazah, dia ni akan ada satu perasaan. Kalau dia nak uruskan jenazah yang elok, perasaannya akan gembira, akan rasa tenang, akan rasa wah. Tapi kalau dia nak uruskan jenazah yang tak berapa nak elok, yang mungkin matinya tak elok, bunuh diri ke, mati minum racun ke, dia akan ada perasaan yang tak berapa nak seronok sangat. Jadi pada hari tu, hari Rabu, dia nak pergi uruskan satu jenazah budak, bukanlah budak, dalam lebih kurang 40-an, meninggal sebab penyakit lah, sebab serangan jantung. Bukan penyakit, sebab serangan jantung. Okey, dia pun uruskan lah. Tapi waktu dia nak pergi tengok jenazah tu, perasaan dia rasa macam tak sedap lah. Sorry kat luar hujan, kalau ada dengar bunyi rintik-rintik hujan menyambut keseraman cerita abang. Jadi Makcik Hamidah ni berasa tak sedap tau. Hati dia rasa, ini jenazah ni mesti something wrong ni.
tak apalah, dia pun dah banyak pengalaman kan, dia prepare je lah. Sampai dekat rumah, jenazah tu dekat rumah, dia tengok saudara mara semua dah berkumpul, anak-anak dah menangis kan, anak dia dah besar-besar jugalah. Dan Makcik Hamidah ni dia ada satu kebiasaan, sebelum dia buka kain penutup jenazah, dia akan buka kaki, tengok kaki kain jenazah dulu. Buka kaki, ada tengok kaki dia macam okey, tapi hatinya tak sedap. Lepas tu dia bacalah bacaan-bacaan selawat-selawat Nabi, dan dia pun buka lah penutup muka si jenazah ni. Dan apa yang dia nampak, dia dah agak benda ni akan jadi. Dia nampak muka jenazah tu macam agak suram dan berkerut sikit. Bukan sikit, banyak lagi. Yang sangat berkerut, macam dalam keadaan yang sangat terkejut, sakit, mungkin sebab serangan jantung kan. Jadi tak apalah, dia pun uruskan jenazah, dia uruskan, mandi semua tak ada apa-apa, okey, kapankan, okey, tak ada masalah. Lepas tu dia tanya dengan anak-anak siapa nak tolong, anak-anak pun tolong semua, jiran-jiran baiklah semua, gebul-gebul ke bumi. Okey, dah ke bumi, masuklah dalam kubur. Jadi Makcik Hamidah ni ada satu kebiasaan kebiasaan di kawasan itu, iaitu di Pahang Darul Makmur, cerita tempat lain, di Pahang Darul Makmur. Jadi ada satu kebiasaan di Pahang, di kawasan dia, ialah kalau si mati ni ada kain-kain batik yang belum digunakan, dan kalau orang tu meninggal, si mati meninggal, kain-kain batik tu akan disedekahkan kepada jiran-jiran ataupun kepada orang-orang yang menolong dalam menguruskan jenazah. Jadi Makcik Hamidah ni dapatlah kain batik arwah yang belum guna, 2 helai, satu putih, satu merah, corak bunga-bunga. Jadi dia ambil lah kain batik tu, dan dengan niat Makcik Hamidah ni, niatnya ialah kalau dia nak solat ke nak apa, boleh pakai kain batik itu kan. Nak buat-buat kerja ke, bagus juga ada kain batik tambahan. Jadi dia ambil lah kain batik ni. Okey, lupa abang nak ceritakan, sebenarnya Makcik Hamidah ni adalah ibu tunggal. Dia tinggal dengan anak dia. Anak dia berumur, anak dara lah waktu tu, dah besar lah, tapi masih sekolah menengah lagi. Waktu tu masih sekolah menengah. Jadi dia baliklah bawa kain batik. Bila dia bawa kain batik sampai rumah, dia bagi letak kain batik tu dekat atas meja makan. Lepas tu anak dia balik, anak dia tegur, "Mak, kenapa rumah ni bau bangkai ya?" Dia kata. Mak dia cium-cium, "Tak ada pun bau apa-apa, okey je. Mak tak bau apa-apa ke? Macam pelik je ni. Tadi mak uruskan jenazah ke?" Tu Makcik Hamidah cakap lah, dia uruskan jenazah. Orang aksiden ke, mati terbakar ke? Sebab ada bau-bau macam terbakar juga ni, bau-bau busuk ni. Tak ada, mak uruskan jenazah elok je, cuma biasalah jenazah pelik sikit lah, mak dia cakap. Lepas tu anak dia okey lah, tak apalah. Bila dia dengar explanation daripada Makcik Hamidah, dia pun masuklah, buat kerja semua. Nak dipendekkan cerita, dia orang pun tidur, dan anak beranak ni tidur dalam satu bilik yang sama, atas satu katil yang sama. Okey. Lepas tu malam tu Makcik Hamidah mimpi. Dia mimpi ada seorang perempuan datang, tapi muka ni macam tak nampak sangat. Perempuan tu datang pakai baju kurung, datang jumpa dia. Dia cakap macam ni, dia nak balik kain batik dia. Lepas tu Makcik Hamidah pun dalam mimpi tu kata, yelah, nanti saya bagi. Lepas tu Makcik Hamidah terbangun daripada tidur, tak ada apa-apa. Malam kedua, Makcik Hamidah mimpi yang sama, iaitu seorang perempuan datang. Kali ni bukan pakai baju kurung, tapi dia pakai macam selimut, menyelimuti badan dia. Satu kain besar warna hitam coklat macam tu, menyelimuti badan. Dan kali ni dia datang marah. Dia cakap, "Aku nak kain batik aku." Tapi dalam mimpi tu Makcik Hamidah cakap, ambil lah kain batiknya. Perasannya dia dah bagi kain batik tu dalam mimpi tu, tapi sebenarnya tak bagi lagi. Lepas tu okeylah, dia tersedar daripada mimpi dan dia bangun daripada tidur. Malam ketiga, Makcik Hamidah tak mimpi dah orang tu. Ini adalah part yang climax. Malam ketiga, tiba-tiba Makcik Hamidah perasan leher dia kena cekik. Tak bernapas dia dibuatnya. Lepas tu dia buka mata, rupanya anak dia tengah menangis-nangis cekik leher dia. Dan dia pun terus bangkit, bangun, duduk. Kenapa? Dia tanya dengan anak dia,
menangis-nangis dikejutkan mak macam ni. Lepas tu nak cakap, tadi ada makcik dekat tepi tingkap dekat bilik kita. Mak dia macam, astagfirullahalazim. Berderau lah. Darah tu macam seram-seram juga kan. Tapi tengah diorang anak beranak berborak-borak tentang tu, tiba-tiba memang betul dekat tingkap ada bayang seorang perempuan tegak berdiri. Kalau abang, memang abang azan terus. Tapi Makcik Hamidah ni dah banyak pengalaman. Dia cerita kat abang banyak pengalaman dia tulis kat abang kan. Dan dia kata dia dah boleh agak daripada mula menguruskan jenazah, memang dia dah boleh agak something wrong dengan jenazah ni. Dan dia tengok, dia tanya, kau nak apa? Dia jawab sepatah je, kain batik. Cakap macam tu. Okey. Lepas tu Makcik Hamidah cakap, nanti aku bagi. Lepas tu benda tu gelap. Tak tahulah macam mana dia gelak kan. Kalau abang buat gelak kan mesti lagi pada seram tu, terus tak seram. Dia gelak. Tapi Makcik Hamidah tahu yang datang tu bukan roh tau. Yang datang tu adalah mungkin jin belaan kepada si arwah. Jadi Makcik Hamidah terus ambil kain batik tu dan dibacakan selawat dekat kain batik tu. Selepas dibaca selawat dekat kain batik tu dan dilemparkan kain batik tu dekat tingkap, tak ada, benda tu tak ambil. Bila lepas kena lempar tu, benda tu terus pergi. Anak sebelah dah menangis-nangis dah. Lepas tu anak dia tanya, nanti kan mak dia datang balik, kenapa tak bagi kain batik? Mak dia cakap, Makcik Hamidah cakap, jangan takut, yang datang tu bukan roh, yang datang tu syaitan. Dia saja nak takut-takutkan kita, kata mak dia. Ini kain batik ni dia sebagai alasan je untuk kita takut-takutkan kita. Jadi selepas dibaling kain batik tu, benda tu pergi. Macam meloncat terbang lah. Okey. Lepas tu dia cakap dengan anak dia, jangan risau, lepas ni memang tak ada apa-apa lagi, insya-Allah. Jadi esoknya Makcik Hamidah ambil 2 kain batik ni, pergi balik ke rumah arwah dan pulangkan kain batik tu ke rumah arwah. Tapi ada satu benda yang mengejutkan. Anak si arwah cerita, rupanya bukan Makcik Hamidah aja yang pulangkan kain batik tu. Semua yang dapat kain batik tu, semua pulangkan balik pada keluarga ni. Bila Makcik Hamidah tanya, sebenarnya friendly speaking lah ya nak, mak awak ni sebenarnya ada bela-bela ke? Anak dia jawab simple je, macam ni lah makcik, saya cerita kat makcik seorang je, tapi harap-harap makcik tak adalah menyambat, kalau nak sampaikan pun sampaikan, jangan beritahu kami siapa. Dia kata mak dia ni sebenarnya daripada muda, daripada anak dara, memang mengamalkan susuk cantik. Jadi susuk tu macam mana masuk, cumanya bila mak dia meninggal tu akibat daripada cuba buang susuk. Mungkin waktu nak buang susuk tu ada proses-prosesnya dan menyebabkan mak dia ada serangan jantung dan akhirnya meninggal. Mungkin mak dia dah insaf, tak nak main susuk-susuk lagi dan cuba buang lah kan. Tapi mungkin proses buang tu meragut nyawa dia. Jadi bila Makcik Hamidah dengar cerita ni, fahamlah dia yang memang datang tu bukannya roh si arwah, tapi adalah belaan dia. Dan dia minta kain batik tu sebenarnya alasan je kan. Jadi Makcik Hamidah pun pulanglah kain batik tu. Tak nak lah. Sebenarnya kalau ikut hati dia tak nak pulang. Dia dah tak kisah. Tapi dah anak dia melalak-lalak, suruh pulangkan, sayang anak punya pasalnya, pulangkanlah. Tapi bukan dia je, ramai rupanya yang pulangkan kain batik itu. Jadi itu dikirakan sebagai baju bandel juga kot. Bandel-bandel lah benda-benda yang dah terpakai kan. Itulah tadi 2 cerita tentang baju bandel. Iaitu yang pertama cerita pasal kawan abang sendiri yang bernama Amir jual beli baju bandel. Yang kedua adalah kisah Makcik Hamidah. Sebenarnya Makcik Hamidah ceritakan ke abang ada 4 ke 5 cerita tentang pengurusan jenazah. Selama dia menguruskan jenazah, ada benda-benda pelik yang berlaku, yang seram-seram. Ini adalah salah satu kisahnya. Nanti kalau ada masa lagi abang ceritakan. Cuma kalau abang cerita kisah seram, suasana akan jadi seram. Sekarang ni pukul
12.35, lebih kurang setengah jam lah abang ceritakan. Jadi abang harap dua kisah ni memberi pengetahuan ataupun iktibar untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi. Oh, sebelum tu, kalau korang ada cerita yang nak abang ceritakan, sebenarnya ada banyak list yang ramai yang hantarkan abang, suruh abang ceritakan. Tak kisahlah cerita apa, abang boleh ceritakan dengan gaya abang tersendiri. Jadi sehingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.